طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذا اللقاء نواصل بالدرس عن الجملة الإسمية. في اللقاء السابق درسنا عن الجملة الفعلية. Sebelum ni kita dah belajar tentang jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang bermula dengan kata nama, kata kerja. Okay, hari ni kita nak tengok ayat dalam bahasa Arab yang bermula dengan kata nama lah, kata nama ya. Okay, al-jumlah al-ismiyah. Okay. Okay. عندما نتكلم عن الجملة الإسمية, kalau kita cakap tentang jumlah ismiyah, mesti ada dua komponen. Okay, dia mesti ada dua rukun dia, mesti ada dua pasangan dia. Okay, yang pertama al-mubtada wa thaniyan al-khabar. Ya, dia mesti ada mubtada iaitu subjek. Ya, yang kedua mesti ada khabar. Khabar adalah predikat. Okay, contoh al-mubtada huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Ya, adalah kata nama marfu' yang terletak di awal jumlah, di hadapanlah di awal ayat. Al-khabar huwa al-juz'u alladhi yakmilu al-jumlah. Okay, yang menyempurnakan ayat. Ya, jadi khabar ni adalah predikat lah. Predikat ni yang menerangkan perihal subjek. Okay, contoh kalau kita kata Ali. Ali sedang tidur. Jadi Ali itu adalah mubtada, sedang tidur adalah khabar. Okey. Okey, contoh kita tengok ayat ni famous dalam bahasa Melayu pun kita ada juga ya. Okey, kita tengok al-madrasatu wasi'atun. Ya. Sekolah itu luas. Okey, sekolah itu luas. Al-madrasatu mubtada wasi'atun khabar. Ya, sekolah itu luas luas, kita tukar nanti luas. Okey, kabiratun besar, boleh juga al-qittu fil manzil. Ya, kucing itu di dalam rumah. Okey, al-qittu mubtada, fil manzil khabar. Ustazah dah merahkan kat sini kucing itu subjek lah. Okey. So apa khabar dia? Apa yang menerangkan dia? Apa keadaan dia tu? Kucing itu di dalam rumah. Contoh. Okey, Fatimah tu tanam. Okey, Fatimah sedang tidur. Fatimah adalah subjek, khabar dia adalah tanamu untuk menerangkan apa yang Fatimah sedang buat. Okey. Al-la'ibuna yal'abuna. Okey, para pemain sedang bermain. Okey, mubtada khabar. Subjek, okey, para pemain subjek sedang bermain, khabar Okey. Muhammad, okey, Muhammad baituhu wasi'un. Muhammad rumahnya luas. Okey, Muhammad adalah mubtada, baituhu wasi'un adalah khabar. Nanti seterusnya kita akan tengok bentuk-bentuk dia, jenis-jenis dia, kita akan tengok Okey. Huwa nasyitun. Okey, dia seorang yang rajin. Hadhihi syajaratun. Ini sebatang pokok. Ini adalah pokok. Okey, kalau kita tengok dalam dalam bahasa Arab ni, kita ada mubtada yang bermula dengan macam-macam jenis. Okey, kita tengok sini al-madrasatu. Sini Fatimah. Sini huwa. Okey, di bawah ni hadhihi pula. Jadi kita ada macam-macam jenis bentuk mubtada. Okey, nanti kita tengok. Jadi mubtada ni ada syarat dia. Ya, mubtada yang duduk di depan ni, subjek ni, dia mesti daripada kata nama ma'rifah. Okey, ma'rifah ni yang pertama dia boleh jadi kata nama khas lah. Ni Ustazah bagi contoh-contoh ma'rifah. Okey, yang pertama adalah al-alam. Okey, al-alam
Okey, isim alam. Okey, isim alam ni kita boleh kata kata nama khas lah. Okey, contoh Ahmad, Muhammad, Zainab, Aisyah. Okey, nama negara. Okey, nama syarikat contohnya. Okey, Proton. Kita boleh kata dia isim alam. Okey, so dia adalah mubtada. Sebab ada orang kadang-kadang dia confuse. Dia kata, kenapa dia ingat semua perkataan yang mula dengan alif lam adalah mubtada. Bukan macam tu Okey, itu adalah salah satu jenis mubtada saja. Okey, contoh kita tengok Ahmad. Tak ada alif lam pun tapi dia still kita panggil ma'rifah sebab dia isim alam. Okey. Kemudian semua kata ganti nama diri. Okey, ad-dhamir. Dhamir adalah ma'rifah, automatik dia ma'rifah Okey, contoh yang kita belajar ayat 14 tu kan, ana, anta, anti, nahnu, antuma, semualah. Okey. Ismul isyarah, okey, kata ganti nama tunjuk. Okey, kita nak kata ini, itu, okey. Jadi hadza, hadhihi, tilka, semua ni adalah makrifah. Jadi kalau kita nak buat ayat mubtada, kita boleh guna perkataan-perkataan yang dalam kotak ni Okey, kemudian kita ada ismul mausul semua kata hubung adalah makrifah makrifah. Allati, allazi, makrifah. Okey. Kemudian kita ada kata nama am. Okey, kata nama am boleh diubah menjadi khusus. Daripada nakirah nak jadikan dia makrifah. Kita ada dua cara. Okey, iaitu yang pertama, kita tambah alif lam di depan kata nama. Okey, Ustazah pernah bagi tahu, okey, kalau perkataan tu tak ada alif lam, contoh rajulun. Perkataan tu boleh ada tanwin. Okey, tapi bila kita tambah alif dan lam di depan, dia tak ada alif lam dah. Dia tak ada tanwin dah. Okey, kita mesti bariskan satu baris sahaja. So, rajulun tadi nakirah, kata nama am. Sekarang ni ar-rajulu dah jadi kata nama khas. Rajulun lelaki, tetapi kalau ar-rajulu lelaki itu, dah nampak spesifik, nampak khusus. Okey, ar-rajulu jamilun. Lelaki itu cantik, contohnya handsome. Okey, sayyaratun. Okey, ni contoh okey, satu lagi. Macam mana kita nak ubahkan kata nama am jadi kata nama khusus? Iaitu kita sandarkan kata nama am kepada dhamir. Okey, contoh sayyaratun, kereta. Tapi bila kita tambah na ataupun saya, kereta saya, sayyarati. So perkataan tu dah jadi ma'rifah. Sudah jadi khusus. So kita boleh gunalah buat ayat mubtada. Contohnya sayyarati ghaliyatun, kereta saya mahal. Contoh. Okey, jadi kita tengok dua cara iaitu kita tambah alif lam dan kita tambah dhamir di belakang. So daripada perkataan yang am dia dah jadi khusus. Okey. Kemudian kita ada satu lagi jenis makrifah ni, kita boleh sandarkan perkataan kepada kata nama makrifah. Okey, contoh. Okey, maktabul mudiri. Maktab ni kira pejabat lah, pejabat office. Okey, pejabat mudir, mudir pengetua pun boleh. Okey, pengurus pun boleh. Maktabul mudiri ba'idun. Okey, pejabat pengetua jauh. Okey, ataupun pejabat pengurus itu jauh. So dua-dua perkataan ni kita tengok yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Jadi kita tengok maktab ni disandarkan kepada perkataan mudir. Okey, so ini pun kita panggil dia mubtada Okey, baituna jadidun. Rumah kami cantik. Baru, jadidun baru. Okey, baituna jadidun. Okey, muallimati, guru perempuan saya, jamilatun. Okey, cantik. Okey, so kita tengok ni mubtada. Okey, maktabul mudiri mubtada. Ba'idun khabar. Baituna mubtada. Jadidun khabar. Muallimati, guru perempuan saya, mubtada. Jamilatun, cantik adalah
khabar. Okey, kita tengok. Semua ayat ni bermula dengan kata nama. Okey. Dan dalam bahasa Arab ni dia kita kata dia unik sikit sebab dia mesti ikut jantina. Okey, jantina tu mesti ikut. Contoh kalau dalam bahasa Arab kita panggil kan rumah itu besar. Okey, sekolah itu besar. Okey, negara itu luas. Harga kek itu mahal. Semua sama je kan? Okey, budak perempuan itu bijak. Budak lelaki itu bijak, sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita mesti tukar sikit. Contoh kita nak kata pelajar perempuan itu bijak. At-talibatu zakiyatun. Okey, tengok at-talibatu ada ta, zakiyatun pun ada ta. Kalau untuk lelaki, at-talibu zakiyun. Dua-dua tak ada ta. So kena ikut padanan tu Okey. Jadi itulah rumit sikit Okey, tapi insya-Allah kita boleh. Okey, kemudian kita dah tengok bentuk-bentuk mubtada tadi. Okey, kita ada beberapa bentuk mubtada. Sekarang kita tengok khabar. Predikat. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada khabar mufrad, predikat tunggal. Kita ada khabar jumlah, okey, predikat dalam bentuk ayat, dan kita ada khabar syibh jumlah. Okey, syibh jumlah ni separuh lah, orang kata separuh ayat, separa, okey. Kita tengok yang pertama adalah khabar mufrad. Khabar mufrad, okey, maksud dia khabar yang tunggal. Okey, perkataan tu predikat tu seketul saja. Satu saja. Okey. Kita tengok contoh al-muallimatu sabiratun. Guru perempuan itu, okey, sabirah, seorang yang sabar. Kita tengok perkataan sabirah satu je kan? Dia bukan dalam bentuk ayat. Okey. Hadza tiflun. Ini seorang bayi lelaki. Ini seorang budak lelaki. Okey, so kita tengok. Yang Ustazah gariskan ni adalah khabar khabar. So khabar mufrad, maksudnya perkataan tu tunggal. Okey, satu patah perkataan saja. Okey. Kita tengok mubtada di depan ni. Al-muallimatu, okey, kita tengok adalah mubtada. Okey, perkataan tu ada alif lam. Hadza tiflun. Hadza pula adalah isim apa? Hadza adalah ismul isyarah. Okey, kata ganti nama tunjuk. Okey, so ini pun kita panggil dia mubtada. Okey, yang pertama adalah khabar mufrad, kemudian kita ada khabar jumlah fi'liyah. Okey, khabar jumlah fi'liyah. Maksud dia khabar tu predikat tu dalam bentuk ayat, tetapi ayat tu bermula dengan fi'il. Boleh faham tak? Ustazah ulang. Khabar jumlah fi'liyah, khabar tu dalam bentuk ayat yang bermula dengan kata kerja. Contoh, Ahmad wa Mustafa wa Umar. 3 orang yadhhabuna ilal masjid. 3 orang ni sedang pergi ke masjid. Okey. Nampak? Jadi Ahmad wa Mustafa wa Umar ni kita panggil dia mubtada. Yadhhabuna khabar. Okey. Kita pernah belajar kan yang tasrif 14 tu kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Okey, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Okey, yang ni yang kita nak guna dekat khabar jumlah fi'liyah. Nanti kita tengok Okey. Kemudian kita ada yang ketiga khabar jumlah ismiyah. Okey, khabar jumlah ismiyah. Khabar dia, predikat dia datang dalam bentuk ayat yang bermula dengan kata nama. Okey, predikat dia berbentuk ayat. Ayat tu mula dengan kata nama. Okey, contoh Fatimah, Fatimah mubtada dia adalah subjek. Kita nak terangkan apa pasal Fatimah ni? Ummuha jamilatun. Emak dia cantik. Jadi Fatimah tu adalah mubtada, ummuha jamilatun adalah khabar. Okey, kalau kita tengok ummuha jamilatun, seluruh perkataan tu adalah khabar. Okey, dan
khabar ni bermula dengan kata nama. Mana kata nama dia? Ibunya. Ibu tu kata nama. Ibunya cantik. Okey. Kalau kita tengok dalam ni nanti, okey, khabar jumlah ismiyah, maksud dia ayat tu ada 2 mubtada, ada 2 khabar. Pening dah, sudah. Okey, Fatimah mubtada. Okey, Ummuha Jamilah khabar. Okey. Tapi dalam perkataan Ummuha Jamilah ada lagi satu mubtada, ada satu lagi khabar. Okey, Ummuha mubtada. Okey, Jamilatun khabar. Jadi bila ayat tu ada mubtada dan khabar, automatik kita panggil ayat tu ayat jumlah kita panggil jumlah ismiyah. So, dua-dua jumlah ismiyah ni menjadi khabar kepada Fatimah. Okey, so Fatimah mubtada, Ummuha Jamilah khabar. Okey. Dalam perkataan Ummuha Jamilah dalam ayat tu, Ummuha mubtada, Jamilatun khabar. So dalam khabar jumlah ismiyah ni ada 2 mubtada, 2 khabar. Okey. Satu lagi jumlah mubtada dan khabar tu menjadi khabar untuk yang pertama dia. Okey. Kemudian kita ada khabar syibh jumlah. Ya, khabar ni kita guna kalau dia mesti kita panggil khabar ni bila predikat tu menggunakan huruf jar ataupun zaraf. Okey, contoh al-kitabu fil haqibati. Buku itu di dalam beg. Okey, fi ni huruf jar. So al-kitabu mubtada, fil haqibati khabar. Ad-dukanu amamal baiti. Kedai itu di hadapan rumah. Ad-dukan mubtada, amamal baiti khabar. Okey, boleh nampak kita pergi. Ustaz tak berhenti lagi, kita sambung sikit lagi. Okey, sudah dah pening kan? Tak apa, nanti lepas ni latihan insya-Allah boleh faham Okey. Kita tengok khabar mufrad. Ya, kita dah beritahu tadi kan kita ada 4 jenis khabar. Sekarang kita tengok lebih detail sikit. Okey, khabar mufrad. Okey, khabar tunggal, ya, satu perkataan sahaja, tiada alif lam. Okey, mubtada dan khabar mesti ikut jantina dan bilangan. Ustazah dah bagi siap-siap contoh untuk 1, 2, 3 dan lebih. Okey, contoh Okey, at-talibu najihun. Okey, kita tengok seorang budak lelaki itu berjaya. Okey, kita tengok mubtada kat sini dalam bentuk yang ada alif lam. Okey. Baitu Muhammad nazifun. Okey, rumah Muhammad bersih. Kita tengok. Okey, najihun 1. Okey, nazifun 1. Okey. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolah itu luas. Okey, kutubul madrasati ghaliyatun. Buku-buku sekolah itu mahal. Kita tengok jantina at-talib seorang pelajar lelaki, najihun pun seorang, satu lelaki. Kalau kita letak at-talibu najihatun, betul tak ayat kita? Salah tak boleh. Okay. Al-madrasatu ada ta, wasi'atun ta. Kutubun, kutub adalah jamak taksir. So jamak taksir kita kena guna padanan muannas. Okey. Kemudian kita tengok 2 pula. Okey, huma najihani. Okey, mereka berdua telah berjaya lah. Mereka berdua ni orang yang berjaya. Okey, huma adalah dhamir dhamir. Okey, huwa, huma, hum. Okey, huma. Okey, huma mereka berdua, 2 orang, najihani. Kan kita belajar mufrad musanna jamak kan? Kalau kita guna huma najihun, salah. Okey, ataupun kita guna huma najihuna. Salah sebab huma 2 orang, padanan dia mesti musanna juga, sama macam dia. Okey. Al-madrasatani wasi'atani. Okey, 2 sekolah itu wasi'atani luas. Okey, 2 sekolah itu luas. Okey. Kita tengok ta alif nun, sini pun ta alif nun. Tapi kita tengok perkataan luas ni, perkataan luas ni satu patah sahaja. Walaupun dia menunjukkan 2. Faham tak maksud Ustazah? Seketui saja perkataan tu.
Okey, perkataan yang khabar dia tu satu saja, tunggal. Walaupun dalam dia tu boleh menunjukkan 2, 3, 4, 5, tapi yang kita nampak tu berapa patah perkataan dalam tu. Okey, contoh Malaysia wa Singapura jamilatani. Okey, nama negara kita guna padanan perempuan juga. Okey, Malaysia dan Singapura, Singapura, dua-dua ni negara yang cantik, jamilatani. Jadi macam nama Malaysia ni kita tak payah ada Al-Malaysia, tak payah Okey, dia kata nama kata nama khas iaitu isim alam. Automatik dia jadi ma'rifah, kata nama khas. Okey, jamilatani. Kita tunjuk dua kan, dua negara, dua-duanya cantik. Okey, tapi kita guna perkataan cantik tu satu je, jamilatani. Satu patah saja, tapi dalam tu merujuk kepada dua. Al-muhandisuna najihuna. Kita guna waw nun untuk 3 atau lebih. Okey, najihuna kena ikut. Okey, at-tullabu mujtahiduna. Okey, para pelajar itu bersungguh-sungguh, rajin. Okey, at-tullab jamak taksir. So kita guna ramai jugalah. Okey, nahnu mudarrisat. Kami semua ni adalah guru perempuan. So kita guna alif ta. Okey. Aisyah wa akhawatuha mujtahidat. Aisyah dan adik-beradik perempuan dia lain semua ni adalah sangat rajin, mujtahidat, bersungguh-sungguh. So kita tengok ramai kan? Kita guna alif dan ta. Okey, boleh nampak Jadi padanan dia bilangan dan jantina mesti ikut. Okay. Seterusnya, khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah, khabar dia dalam bentuk ayat. Khabar adalah kata nama bersama dhamir. Dia ada satu. Satu lagi dia ada kata nama kan, dan dia juga ada kata ganti diri. Okey. Dhamir ikut mubtada di depan sekali. Kita tengok contoh at-talibu, okey, pelajar itu, abuhu muallimun. Okey, pelajar itu bapanya cikgu. Okey. So kita tengok perkataan abuhu muallimun tu adalah khabar, ya, datang dalam bentuk ayat. Ayat bermula dengan kata nama. Kata nama ni ada dhamir. Okey, dhamirnya apa? Hu. Nampak ha tu? Hu. Hu ni dia ikut siapa? Dia ikut at-talib tadi. Dia ikut yang di depan tadi. Okey. Fatimah wa Maryam, dua orang ummuhuma jamilatun. Fatimah dan Maryam, ya, mak mereka berdua ni cantik. Okey. Nampak? Ummu, ibu kan? Ibu. Huma. Kita guna dua. Dhamir ni ikut mubtada di depan tadi. Iaitu siapa? Fatimah dan Maryam. Okey. Tapi yang cantik satu, mak dia je. Mak mereka berdua ni cantik. Okey. Khadijah thawbuha nazifun. Khadijah bajunya bersih. Okey, jadi thawbu mudzakkar, nazifun mudzakkar, mesti ikut. Tapi ha tu, thawbuha, dhamir tu kembali kepada siapa? Dia kembali kepada mubtada di depan, kepada Khadijah. Okey. Umar ukhtuhu muallimatun. Umar kakaknya seorang guru. Okey, kita tengok ukhtu perempuan kan? Okey, muallimatun perempuan. Hu ni adalah kembali kepada Umar di depan. Okey. Al-muallimuna, ya, para guru ni, tarbiyatuhum hasanatun. Okey, didikan mereka hasanah, baiklah. Okey, kenapa kita guna hum? Sebab dia merujuk kepada mubtada yang di depan tadi. Al-muallimuna, ramai. So ramai kita guna dhamir hum. Okay, boleh nampak So dalam ayat ni akan ada dua mubtada dan akan ada dua khabar. Okay, ada dua mubtada dan dua khabar. Okay, yang depan semua tu adalah mubtada, yang bergaris tu adalah khabar. Ya, khabar jumlah ismiyah. Tapi dalam yang bergaris tu ada satu lagi mubtada, ada lagi satu khabar. Okay, contoh abuhu muallimun. Abu mubtada, muallimun khabar.
dua-dua perkataan ni menjadi khabar, menjadi predikat menerangkan at-talib di depan tadi. Sama untuk yang lainnya. Okey. Okey, kemudian kita ada khabar jumlah fi'liyah. Okey, khabar jumlah fi'liyah iaitu predikat dia berbentuk kata kerja. Ni pun sama mesti ikut bilangan dan jantina. Inilah kita nak guna yang kita hafal 14 hari tu. Fi'il madhi 14, fi'il mudhari' 14, dah 28 kan. Sebab formula dia terbalik dengan jumlah fi'liyah. Kan hari tu kita belajar jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il. Betul tak? Okey, contoh najaha Muhammadun. Najaha Muhammadani. Najaha Muhammaduna. Okey, walaupun fa'il dia bertambah, seorang, dua orang, tiga orang, tapi fi'il di depan kekal satu. Contoh perempuan, ta'kulu Fatimah. Ta'kulu Fatimah wa ukhtuha. Ta'kulu al-ummahatu. Kan? Satu, seorang Fatimah, Fatimah dan kakaknya, guru-guru, ibu-ibu. So dah ramai kan? Tapi kita guna ta'kulu juga sama. Okey, tapi bila kita datang kepada jumlah ismiyah, kita mulakan perkataan tu dengan kata nama, kita nak letakkan dia khabar jumlah fi'liyah. Okey, fi'il yang kita guna tu mesti ikut mubtada di depan. Okey, kita tengok contoh. Muhammadun yanamu. Okey, dia nak beri penekanan kat sini Muhammad yang tidur. Okey, bukan dia nak tanya Muhammad sedang buat apa. Kalau jumlah fi'liyah, okay, dia kata yanamu Muhammad. Kita nak menerangkan kat situ Muhammad tu apa perbuatan yang utama dia tengah tidur. Tapi kalau Muhammad yanamu, ya Muhammad, kita nak fokus kepada subjek tu. Okey, siapa yang tidur tu? Muhammad. Okey, Muhammad yanamu. Okey, seorang lelaki, seorang. Al-muslimuna yusalluna. Ramai lelaki orang muslim yusalluna, sedang bersolat. Ini contoh jumlah ini contoh fi'il mudhari'. Okey. Hum sallu fi buyutihim. Mereka semua solat di rumah-rumah mereka. Sallu kita betulkan sini. Okey. Antum ta'kuluna al-lahma. Kamu semua sedang makan daging, makan daging. Okey, kalau kita guna antum antum na'kulu. Salahlah kita guna tu. Okey, salah. Okey, kemudian kita tengok perempuan. Zainab tal'abu fil kharij. Zainab, seorang Zainab sedang bermain di luar. Fatimah wa ukhtuha katabata ar-risalah. Fatimah dan kakaknya telah menulis surat. Kita belajar kan kataba, katabu, katabat, katabata. Okey, kat sini kita nak guna. Hunna qara'na al-Quran. Okey, mereka perempuan semua ni telah membaca Al-Quran. Okey, so yang di depan ni semua adalah mubtada. Zainab, Fatimah wa ukhtuha, hunna, anti, semua ni adalah mubtada. Mubtada pun ada banyak jenis kan bentuk dia tadi. Ada boleh mula dengan dhamir, ada boleh mula dengan isim alam, okey, ada boleh bermula dengan ismul isyarah. Okey, inilah contoh mubtada. Okey, yang Ustazah gariskan tu semua adalah khabar, ya. Khabar dia dalam bentuk kata kerja. Anti tajtahidina fid darsi. Kamu ni seorang yang sungguh-sungguh dalam pelajaran kamu. Tapi anti perempuan, sebab tu kita guna tajtahidina. Okey. Kemudian ni adalah khabar jumlah fi'liyah. Ya, okey. Kita tengok maksudnya khabar predikat tu dalam bentuk kata kerja. Okey, semua yang Ustazah gariskan ni adalah fi'il, kata kerja Okey, kemudian kita ada yang terakhir sekali adalah khabar syibhi jumlah, iaitu khabar ni yang ada huruf jar ataupun zaraf. Okey. Contoh okey. Al-kitabu fil haqibati, buku itu di dalam beg. Jadi haqibah ni kata nama selepas huruf jar ataupun zaraf juga dikira sebagai khabar. Okey, ad-dukanu amamal baiti. Ya, kedai itu di depan rumah. Okey. Kita tengok okey satu
huruf jar boleh semua ingat kan? Kita ada fi, ila, an, okey, min, ya, dari, daripada, di dalam. Okey. Zaraf pula, ya, untuk ni kita ada zaraf, kita ada dua jenis zaraf dalam bahasa Arab, zaraf makan dan zaraf zaman. Okey, zaraf makan tu macam preposition. Okey, kita ada di atas, di tepi, di belakang, di hadapan, bawah, ya, di sebelah, contoh. Okey, contoh kita kata atiflu bijanibi. Okey, budak itu di tepi saya. Okey. Al-madrasatu khalfa baiti. Sekolah itu di belakang rumah saya. Okey, itu contoh-contoh zaraf. Okey. Okey, kita tengok tadi dua-dua perkataan ni mula dengan alif lam, ya. Dia dah makrifah kat situ, dia dah khas. Okey, bila ada alif lam, perkataan tu dia dah jadi khas. Tapi ada satu pengecualian, bukan pengecualian lah, kita nak kata macam formula lah. Okey, isim nakirah, ya, kata nama am hanya boleh jadi mubtada ketika khabar dalam bentuk syibhu jumlah. Kita kata tadi mubtada mesti makrifah. Tapi sekarang ni kita tengok mubtada tapi dia nak nakirah. Kita kata mubtada mesti kata nama khas. Sekarang ni ada satu formula, dia kata mubtada boleh jadi kata nama am. Tapi ada syarat dia. Bila mubtada ni, subjek ni mesti di belakang. Di belakang ayat dan di depan tu khabar dalam bentuk syibhi jumlah. Iaitu sama ada huruf jar ataupun ada zaraf. Okey, contoh fil fasli haqibatun. Ya, di dalam beg, di dalam kelas ada beg. Okey. Nampak haqibatun ni adalah mubtada tapi dia dibelakangkan, diletakkan di belakang. Okey, sebab dia nakirah, sebab dia kata nama am. Okey, fil fasli adalah khabar muqaddam, khabar yang duduk di belakang tapi kita datangkan dia di depan. Okey. Jadi Ustazah harap boleh faham kot. Jadi kita ada beberapa jenis mubtada dan kita ada 4 jenis khabar yang kita dah belajar hari ini. Okey, kalau pening tu tak apa, pelan-pelan. Okey, kita tengok boleh, insya-Allah boleh. Ya, Ustazah yakin mesti boleh punya. Okey, teliti betul-betul, kita boleh. Okey, dalam bahasa Melayu kita ada jumlah ismiyah saja. Kita tak guna jumlah fi'liyah. Tapi dalam bahasa Arab kita ada dua lah, unik lah. Fi'liyah pun ada, ismiyah pun ada. Ya, jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Dan dia kalau ada penyambung dia, kita ada sama ada maf'ulun bih, objek dia. Tapi dalam jumlah ismiyah, mesti ada mubtada dan khabar. Okey, mubtada pun ada berbagai bentuk, khabar pun ada 4 bentuk. So, kenal pasti setiap satu tu, saya rasa insya-Allah boleh. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.